Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi untuk hari ini subjek Asas Sains Komputer tingkatan 2. Untuk hari ini kita akan buat ulang kaji tajuk 2.0 algoritma. Kita dah belajar itu berkenaan dengan struktur kawalan pilihan bersarang, struktur kawalan ulangan, dan ada dua, struktur kawalan ulangan for dan y, mengesan dan membaiki ralat. Dan hari ini kita nak sentuh T2 2.13, gabungan pelbagai struktur kawalan dalam algoritma. Okey, T2 2.13, gabungan pelbagai struktur kawalan. Struktur kawalan ada dua. Yang pertama, struktur kawalan pilihan dan struktur kawalan ulangan. Okey, dan struktur kawalan pilihan ada berapa? Ilham. Ada 3. 3. Apa dia? Struktur kawalan pilihan bersarang. Okey, 1. Ingat dah cikgu. Tadi kata ada 3. Pilihan tunggal. Pilihan tunggal, pelbagai pilihan. Satu lagi. Pilihan bersarang. Hmm. Kalau struktur kawalan ulangan, ada berapa no azwa? Ada 2. Apa dia? 2. Struktur kawalan ulangan Y. Satu lagi. Struktur kawalan do. Jadi ada 2. Jadi struktur kawalan ulangan ada 2, iaitu struktur kawalan ulangan for dan struktur kawalan ulangan Y. Struktur kawalan ulangan Y ada 2 lagi. 2 dengan Y2. Jadi apa beza struktur kawalan ulangan for dengan struktur kawalan ulangan Y? No Alia. Dah cikgu. Beza antara struktur kawalan ulangan for dan struktur kawalan ulangan Y. Ulangan maksudnya dia berulang. Apa beza dia antara dua tu? Ni macam Macam mana? Struktur kawalan ulangan for dia berulang, kita tentukan berapa kali dia berulang. 5 kali ke, 6 kali ke. Struktur kawalan ulangan Y, dia berulang sehingga dia memenuhi syarat. Apabila telah memenuhi syarat, dia berhenti berulang. Maksud bezanya antara dua tu, struktur kawalan ulangan for, kita tentukan berapa kali berulang. Struktur kawalan ulangan Y, dia berulang sehingga memenuhi syarat. Dia ada syarat dia. Okey. Itu sebagai ulang kaji lah. Sebab sekarang ni kita nak buat gabungan. Gabungan pelbagai struktur kawalan dalam satu algoritma. Jadi nak buat gabungan ni, maksudnya awak kena faham dulu lah. Kena faham dulu apa itu struktur kawalan pilihan dan juga apa itu struktur kawalan ulangan. Jadi dalam penyelesaian masalah, kita nak menyelesaikan satu masalah yang kompleks. Kompleks maksudnya yang sukar lah. Kompleks. Jadi kita perlukan gabungan struktur kawalan pilihan. Sama ada si pilihan besaran dan juga struktur kawalan ulangan. Kita perlu gabungkan kedua-dua struktur kawalan ini dalam satu algoritma bagi kita menyelesaikan masalah. Jadi dia merupakan satu strategi dan teknik yang berkesan. Maksudnya dalam atau cara dalam algoritma awak tu ada kedua-dua struktur kawalan tersebut. Dalam menghasilkan sudut kod dan carta alir, bagi menggabungkan struktur kawalan perlu dirancangkan dengan teliti, dengan menyenaraikan langkah-langkah yang tersusun. Okey. Jadi tajuk kita ni hanya kita nak buat carta alir dan juga sudut kod. Itu je, kita belum lagi nak buat atau cara. Okey, kita ada satu masalah. Nisa ingin menulis algoritma. Ingat bila sebut algoritma dia ada 2, sudut kod dan carta alir.
bagi mengarahkan mesin untuk menghasilkan capati. Jadi capati ni dibuat oleh mesin yang buatkan capati. Okey. Dan Nisa dia akan menulis algoritma bagaimana mesin itu nak menghasilkan capati ya. Jadi kita kena buat langkah demi langkah lah untuk menghasilkan algoritma yang baik dengan kita menggabungkan suatu kawalan pilihan dan suatu kawalan ulangan dalam algoritma kita. Okey, langkah pertama, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita menentukan input bahan-bahan yang diperlukan bagi membuat adunan capati. Agak-agak apa bahan dia, Azwa, untuk buat capati? Gandum. Lagi? Gandum. Tepung. Tepung. Tepung gandum lain? Dia pakai tepung beras. Lagi? Nak buat adunan. Ada tepung. Ada apa lagi? Air. Lagi? Telur. Kan? Kita kena tentukan dululah input. Input maksudnya bahan lah. Apa yang diperlukan untuk membuat adunan capati. Proses mesin membuat capati. Bagaimana mesin tersebut nak buat capati? Alia, macam mana? Menentukan input bahan-bahan yang diperlukan bagi membuat adunan capati. Okey. Okey, jika bahan dimasukkan, mesin akan memulakan proses. Ini proses proses mengadun bahan-bahan untuk membuat capati. Kebiasaannya capati ataupun roti canai ni kita buat manual pakai tangan. Pakai tangan je kan. Gaul, tepung dengan air. Jadi sekarang ni kita nak mesin yang buatkan. Jadi kita hanya masukkan bahan-bahan mesin yang buat adunan tersebut dan dia proses untuk jadikan capati. Jika tiada, mesin akan memaparkan mesej kepada pengguna untuk memasukkan bahan-bahan yang diperlukan. Maksudnya pengguna dia akan masukkan bahan dan mesin itu akan membuat arahan. Jika bahan-bahan tidak ada, tidak cukup lagi, dia keluarlah mesej di situ. Masukkan gandum, masukkan air, masukkan telur dan sebagainya. Ini langkah satu, kita membuat penyiasatan dulu. Bagaimana bahan-bahan untuk membuat adunan dan bagaimana proses mesin itu nak membuat capati. Kita buat penyiasatan dulu. Kita belum lagi buat algoritma ni, kita buat penyiasatan dulu. Okey, langkah yang seterusnya, yang kedua, iaitu kita mendraft algoritma dan melakukan semakan semula. Lepas kita buat penyiasatan, kita buat penyiasatan kan. Lepas tu langkah yang kedua, kita mendraft algoritma. Dan kita melakukan semakan sekali lagi. Okey, yang pertama proses-proses yang terlibat ialah mengadun bahan-bahan dan membuat capati daripada adunan. Okey, kita draft dulu bagaimana proses-proses yang terlibat. Iaitu prosesnya mengadun bahan-bahan dan membuat capati daripada adunan tersebut. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, semasa mengadun bahan-bahan, mesin akan memeriksa sama ada adunan sudah sebati ataupun tidak. Okey. Selepas mesin tu diadung semua sekali bahan tu dan mesin akan periksa sekali lagi sama ada adunan tersebut sebati ataupun tidak lagi Ini baru proses kita draft algoritma. Okey, jika sebati, mesin akan mula membuat capati. Okey, jika tidak sebati macam mana? Apa yang mesin tu akan keluarkan mesej? Siapa boleh bagi tahu? Ilham. Sila masukkan bahan. Sila masukkan bahan lagi kan? Ini jika sebati jika tidak sebati, proses adunan tu akan berulang. Dia paparkan mesej, masukkan lagi bahan sehingga adunan itu sebati Ini baru kita draft Jadi dalam proses membuat capati, mesin akan memeriksa sama ada adunan masih ada ataupun tidak. Semasa dia buat proses mesin membuat capati tersebut mesin akan memeriksa sama ada adunan masih ada ataupun tidak. Jika ada, mesin akan terus membuat capati. Jika adunan sudah habis, mesin akan paparkan jumlah capati yang dihasilkan. Dia akan beritahulah berapa biji yang boleh dibuat dengan adunan tersebut.
Jadi pengguna akan semak jumlah capati yang dihasilkan. Jika mencukupi, mesin akan dimatikan. Okey. Jika tidak, pengguna harus menyediakan bahan dan memasukkan bahan baru dan seluruh proses diulang semula. Ini berlakunya kita gunakan struktur kawalan ulangan. Yang tadi itu pilihan-pilihan itu struktur kawalan pilihan. Output yang dikehendaki ialah jumlah capati yang diperlukan. Okey, ini langkah yang kedua. Kita draft algoritma dulu dan melakukan semakan semula. Biasanya soalan ni untuk bahagian C ya. Cikgu nak keluarkan untuk bahagian C. Sebab markah dia 10 tinggi ya. Okey, seterusnya barulah kita memurnikan langkah-langkah algoritma kita. Yang pertama, ini bukan lagi sudokod ni. Ini baru algoritma. Okey. Yang pertama kita sediakan bahan. Yang dua masukkan bahan. Yang ketiga kita hidupkan mesin. Yang keempat proses menyemak bahan. Jika ada bahan, mesin mula mengadun bahan. Jika tidak, paparkan mesin. Itu ialah struktur kawalan pilihan. Itu yang kita guna struktur kawalan pilihan tu. Satu di situ kan, nombor 4 tu. Okey, nombor 5, proses mengandung bahan sehingga sebati. Jika tidak sebati, dimula buat capati. Jika tidak, terus buat bahan. Okey, situ juga ada struktur kawalan pilihan dan juga struktur kawalan ulangan. Di situ nombor 5 tu. Okey, nombor 6. Proses menyemak adunan. Jika masih ada, terus membuat capati. Jika tiada, paparkan jumlah capati yang dihasilkan. Okey, di situ ada struktur kawalan pilihan. Nombor 7, semak jumlah capati. Jika cukup, matikan mesin. Jika tidak cukup, ulang langkah 1. Situ struktur kawalan ulangan. Okey, yang ni kita guna struktur nombor 7 tu struktur kawalan ulangan apa? Azwar. For ke Y? For Y. Kalau for kita tentukan berapa kali berulang, sekarang ni kita tak tentukan. Dia ikut syarat. Jika tidak cukup, itu syarat dia. Jadi kita guna di sini, kita guna struktur kawalan ulangan Y. Y. Okey, ini langkah 3. Kita memurnikan langkah-langkah algoritma. Dan langkah yang keempat, barulah kita tulis pseudocode. Kita tulis pseudocode. Ingatlah pseudocode dia ada mula dan tamat. Di situ biasanya satu markah. Untuk tu satu markah di situ kita mula dan tamat satu markah. Pseudocode dia mesti ada mula dan tamat. Dan kita buat nombor. Mula nombor 1 dan tamat itu bergantunglah kepada berapa yang akhir sekali lah nombor-nombor yang tamat tu. Okey, nombor 1. Sediakan bahan. Maksudnya pengguna yang sediakan bahan. Jika ada bahan, masukkan bahan ke dalam mesin. Okey. Lepas tu kita hidupkan mesin. Jika tidak, sediakan bahan dahulu. Ulang langkah 2. So di sini struktur kawalan ulangan dan juga ada struktur kawalan pilihan. Okey, yang ketiga. Semak bahan. Jika ada, mula mengandung bahan. Maksudnya mesin tu akan mengandung bahan. Jika tidak, paparkan mesin, sila masukkan bahan. Ulang langkah 2. Maksudnya ada di situ struktur kawalan pilihan dan juga struktur kawalan ulangan. Kita gabungkan. Okey, nombor 4. Semak mencapai masa tamat mengadun. Okey, jika ya, mula membuat capati. Jika tidak, terus mengadun bahan. Ulang langkah 4. Okey, jadi struktur kawalan pilihan ni untuk kita menulis pseudocode dia mesti ada jika ya, jika tidak. Itu maksudnya kita gunakan struktur kawalan pilihan. Dan untuk kita gunakan struktur kawalan ulangan, kita tulis ulang langkah. Ulang tu. Ulang tu kita tulis perkataan ulang tu maksudnya kita menggunakan struktur kawalan ulangan. Untuk kita guna struktur kawalan pilihan, kita akan tulis jika ya, jika tidak. Untuk kita guna struktur kawalan ulangan, kita tulis ulang. Kena ada perkataan ulang tu. Jadi perkataan ulang itu menunjukkan
kita menggunakan struktur kawalan ulangan. Boleh ya? Okey, nombor 5. Semak adunan habis jika ya paparkan jumlah capati yang dihasilkan. Jika tidak, terus membuat capati. Ulang langkah 5. Ulang ni maksudnya jika untuk tidak lah. Jadi di situ nombor 5 ada struktur kawalan pilihan dan juga ada struktur kawalan ulangan. Okey, nombor 6. Semak jumlah capati. Jika mencukupi, matikan mesin. Jika tidak mencukupi, ulang langkah 2. Okey, jika tak mencukupi, kita ulang lagi. Kita pergi pada langkah 2. Okey. Dan yang kedua tamat lah. Okey. Jadi untuk menggunakan struktur kawalan pilihan, kita guna jika ya dan jika tidak. Untuk kita menggunakan struktur kawalan ulangan, kita tulis ulang. Boleh ya? Maksudnya awak kena tulis ulang. Perkataan ulang itu. Ulang itu maksudnya kita menggunakan struktur kawalan ulangan. Jika ya, jika tidak itu maksudnya kita guna struktur kawalan pilihan. Boleh ya? Ini apa ni? Tips untuk menulis sudokod menggunakan struktur kawalan. Ini langkah yang keempat dan langkah yang kelima perlu buat apa lepas kita tulis sudokod kebiasaannya. Jadi langkah yang kelima, lepas kita tulis sudokod, kita buat catatan alih lah. Okey. Kita untuk buat catatan alih ni kita perlu buat apa? Ilham. Daripada sudokod nak pindahkan kepada catatan alih, kita gunakan simbol kan? Ada berapa simbol untuk catatan alih? 6. Apa dia? Mula simbol apa? Bulat. Bulat. Bukan bulat. Oval. Dia macam telur tu. Lagi simbol apa lagi? Segitiga. Segitiga. Ada ke segitiga? Kok yang ni? Macam ke pilihan. Pilihan. Diamond. Untuk diamond Diamond. Diamond pilihan. Lagi? Input. Input simbolnya? Segi empat selari. Segi empat selari ya. Input dan output segi empat selari. Okey, lagi? Segi empat sama. Simbol segi empat sama untuk apa? Untuk Proses. proses. Okey, proses. Okey, lagi? Dia kita ada aliran kan anak panah tu untuk menunjukkan aliran. Okey. Okey, basicnya yang itulah. Jadi nombor 1 bentuk apa? Tanya Azwa pula lah. Azwa, nombor 1 bentuk apa? Oval. Nombor 2? Sediakan Diamond. bahan diamond. Dia ada ya kan? Jika ada itu ya. Jika tidak itu tidaklah. Proses. Tak, jika tidak tu tidaklah. Jika ada, masukkan bahan ke dalam mesin. Itu ialah apa? Input. Input. Jika tidak, sediakan bahan dulu, ulang langkah 2. Dia pergi kepada nombor 3 kan? Dia pergi pilihan. Sekarang ni ada berapa untuk pilihan? Ada berapa bentuk diamond di situ? Nombor 2, diamond. Nombor 3, diamond. Nombor 4, diamond kan? Nombor 5, diamond. Nombor 6, diamond. Jadi untuk struktur kawalan pilihan, bentuknya adalah diamond. Dia buat pilihan. Dan untuk struktur kawalan ulangan, kita hanya buat aliran sahaja untuk menunjukkan ulangan. Okey, kita tengok bagaimana nak buat catatan alih bentuk dia. Okey, ini bentuk catatan alih. Okey. Mula. Bahan tersedia. Jika tidak, kena sediakan bahan. Tengok yang nombor 1 dulu. Cikgu baca. Mula. Adakah bahan tersedia? Jika tidak, sediakan bahan. Lepas tu dia akan naik. Yang naik ini ialah struktur kawalan ulangan. Yang diamond yang pertama ini ialah struktur kawalan pilihan. Okey, jika ya, masukkan bahan ke dalam mesin. Ini ialah input dan output. Dia bukan proses lagi. Input dulu. Hidupkan mesin. Hidupkan mesin juga input dan output. Hidupkan mesin. Lepas tu, pergi yang nombor
Yang kedua, yang seterusnya, semak bahan. Jika tidak, kita mula mesti untuk suatu kawalan pilihan ini, kita guna tidak dulu. Baru je. Okey, semak bahan. Jika tidak, maksudnya paparkan mesej, sila masukkan bahan ini ialah output bentuk segi 4 selari. Dan bila dimasukkan bahan, dia kena ulang semula ke langkah yang pertama ni. Aliran dia ni ya. Ini suatu kawalan ulangan. Okey, jika ya, mula mengandung bahan ini ialah proses. Jika semak bahan cukup mencukupi, jika ya, mula mengandung bahan. Okey, lepas dia mengandung bahan tu apa dia buat? Mencapai masa tamat mengandung. Okey, jika tidak, terus mengandung bahan. Adakah cukup masa untuk buat proses mengandung tu? Jika tidak, terus mengandung bahan ni, inilah proses. Dan dia naik semula untuk membuat suatu kawalan ulangan. Okey, jika ia terus membuat capati, ini ialah proses. Okey, lepas tu dia ada lagi pilihan adunan habis. Adakah adunan yang habis? Jika tidak, terus membuat capati lah sampai habis adunan. Sampai habis adunan, dia pergi pada ya, paparkan jumlah capati yang dihasilkan. Okey, lepas tu dia pergi pada pilihan semula, jumlah capati adakah cukup? Jika tidak, dia ulang semula pada langkah yang pertama tu, yang atas. Ulang langkah 1 semula tu. Ulang langkah 2. Ini menunjukkan suatu kawalan ulangan. Jika jumlah capati cukup, jika ya, matikan mesin dan tamat. Jadi apa yang penting di sini, bagaimana kita menggunakan suatu kawalan pilihan dan suatu kawalan ulangan dalam satu masalah. Kita gabungkan suatu kawalan tersebut. Okey. Jadi nanti awak tengok balik lah. Awak kena baca dia punya sudukut ini. Okay, kita belum lagi masuk dalam atur cara. Kita hanya menganalisa bagaimana nak buat carta alih dan juga sudukut. Okey. Jadi soalan ni cikgu nak keluarkan dalam bahagian C. Dalam bahagian C ya. Okey. Ini langkah untuk kita melukis carta alih ya. Okey. Seterusnya. Okey, dah habis tajuk ni. Kita jumpa lagi untuk tajuk yang seterusnya. Okey, sekian, terima kasih.